Subhanahu wa ta'ala. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi siratal mustaqim. Ya Allah, bagi dia pandai agama, bagi dia pandai tafsir Quran ni, dan bagi kebaikan yang banyak pada dia. Dan berkat dengan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ibnu Abbas menjadi gelaran dia adalah hibrul ummah ataupun dakwat bagi umat ni. Maknanya ilmu dia itu sangat meluas sampai jadi macam dakwat. Dan dalam bab Al-Quran, tafsir Ibnu Abbas ini adalah sangat luar biasa. Kerana dalam kitab Itqan karangan Imam Suyuti disebut bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata, hang tanya aku dalam Quran ayat mana turun siang, ayat mana turun malam, ayat mana turun masa Nabi tengah buat apa. Maknanya hampir ke semua ayat yang turun dan pengetahuan berkaitan dengan Quran tu ada kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah satu ketika bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas masuk di dalam majlis, apa dia masukkan dia adalah majlis syura. Kalau bahasa kita, mesyuarat Dewan Undangan Negeri, Esko Negeri Pulau Pinang, ada budak darjah 4 pergi masuk dalam tu. Kita ingat anak siapa ke? Tak, ni memang salah seorang daripada nak bagi buah fikiran. Bahasa macam itulah. Kerana ketika wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas baru umur dia tingkatan 3, form 3. Umur 15 tahun lah. Ketika umur 15 tahun, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah lebih kurang 2 tahun lebih. Masuk tu, maksudnya umur tu ada 19, 20 macam tu je umur ketika zaman khalifah Sayyidina Umar. Padahal sahabat-sahabat yang masuk di dalam mesyuarat senior tu adalah orang yang min kibari sahabat, daripada sahabat besar-besar, mereka hidup dalam lingkungan. Maka tanyalah orang-orang lain kepada Sayyidina Umar, wahai khalifah, sebab apa bawa anak kecil atau anak muda ni masuk dalam majlis kita? Ada apa-apa nak bagi tahu ke? Macam ada orang cara cakap tu nampak macam tak sesuai dia ni masuk dalam majlis kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak tunjuk kata hebatnya Abdullah bin Abbas. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar tanya dekat mereka semua, sebelum kita nak mula mesyuarat ni, aku nak tanya dekat hampa, boleh tak hang beritahu kat aku surah Al-Fath, surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, surah An-Nasr tu, Iza Ja'a tu, hang tolong tafsir kat aku. Seorang tafsir lah, dia ni mai sahabat ni cakap, mai sahabat ni, ayat ni diturunkan ketika pembukaan kota Mekah, macam ni. Akhirnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar kata, wahai Abdullah bin Abbas, tolong terang kat kami ayat ni. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, bila turunnya ayat ini adalah antara petanda-petanda awal
Nabi SAW akan diwafatkan tak lama lagi. Cara tafsir Ibnu Abbas itu berlainan dengan semua sahabat, dan siapa pun tak pernah terfikir. Memang betul lah, ketika turunnya ayat Izaja, maknanya misi dan visi Nabi SAW pembukaan kota Mekah berlaku tahun 9 Hijrah, 11 Hijrah Nabi SAW wafat. Maknanya dekat dah, tak lama dah, satu demi satu misi hantar Nabi sebagai wakil, sebagai Nabi tu macam nak selesai dah. Sejak daripada hari tu, orang-orang yang ada di keliling tu mereka macam pandang tinggi dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Banyaklah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar, ketika Nabi SAW wafat, umur dia lebih kurang dalam 20 tahun. Zaid bin Harithah yang salah seorang daripada terlibat dengan penulisan wahyu, umur dia lebih kurang 20 tahun juga. Maknanya orang-orang yang duduk keliling kelalang Nabi SAW ni adalah frontliners yang duduk tepi-tepi Nabi ni semua, kebanyakannya anak-anak muda yang duduk dengan Nabi SAW. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ketika jadi pemerintah untuk bebaskan Palestin pun umur dalam 20-an sahaja. Nah, abang kata orang-orang dulu Allah bagi kat mereka kemampuan luar biasa. 20 tahun ada kemampuan yang luar biasa. Dalam sebuah Quran kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu adalah pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman mereka, dan Allah tambahkan pada mereka pimpinan untuk mereka, anak-anak muda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi SAW kata apa? Ajarkan anak-anak kamu dengan 3 benda. Yang pertama adalah sibahah. Sibahah tu apa? Berenang. Yang kedua Nabi SAW ajak apa? Rukuk. Rukuk tu apa? Naik kuda. Semua tu, dan memanah. Semua tu nak ajak ketangkasan. Nak ajak tak mau duduk lembik tengok drama ditakdirkan. Tengok. Kau ni mengaji je. Duduk tengok drama, lepas tu baru pula duduk layan apa? Sugar book, sugar baby, datang sugar apa ke? Duduk mampu ikut tu ya. Padahal zaman dulu, ulama, anak-anak muda dulu, mereka duduk di depan sebagai frontliners untuk khidmat pada agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup kisah Ashabul Kahfi menunjukkan iman yang sangat kental. Tinggal semua benda hanya untuk selamatkan iman mereka. Dan dia ni satu hari duduk dekat dengan Nabi SAW. Dia budak kecil, duduk melewat lah, kita kata bahasa kita, jalan sini, jalan sana, masuk keluar ke rumah Nabi. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni bukan orang lain dengan Nabi SAW, adalah sama-sama sepupu dengan baginda Rasulullah SAW. Bapa Nabi SAW dengan Al-Abbas. Al-Abbas tu adik-beradik. Al-Abbas dengan Abdullah adik-beradik. Nabi SAW anak kepada Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas anak kepada Al-Abbas. Maknanya Nabi SAW dan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu. Dan Sayyidatina Maimunah Ummul Mukminin, isteri baginda Nabi SAW, Ummul Mukminin adalah makcik dia, ada khalah dia, adalah makcik dia. Maknanya Abdullah bin Abbas ni dengan Nabi pun dia ada hubungan kekeluargaan, dengan Maimunah isteri Nabi SAW pun ada hubungan kekeluargaan. Maknanya rapatlah dia, duduk lari sini, main sana main sini, dia rapat dengan Nabi SAW. Maka satu hari Nabi panggil dia, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Mai sini, aku nak ajak kat hang beberapa benda. Adalah Nabi SAW dengan budak-budak ni tuan-tuan, dia tak jauh. Dia tak jauh. Maksudnya Nabi dengan anak-anak ni, gaya bahasa Nabi dengan anak-anak tu bukanlah jenis nak buat naya ke budak-budak dak. Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kerja
dengan Nabi SAW sejak dia pada umur dia 10 tahun darjah 4. Dia mai duduk di Madinah ketika mak dia Umaisah radhiyallahu taala anha mai hantar dia duduk dengan Nabi sampai umur 18 tahun. Bila Nabi wafat, Sayyidina Anas bin Malik umur dia 18 tahun. Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik kata, tak pernah Nabi marah kat aku ke, tak pernah Nabi tanya kat aku, hang buat ni sebab apa? Awak hang ni tak buat benda ni. Nabi tak pernah tanya. Maknanya Nabi SAW dengan kanak-kanak tu, Nabi sangat baik dan sangat rapat dengan mereka. Anak-anak Ummu Salamah ada ramai anak, beberapa 7 orang 8 anak. Maknanya anak tiri Nabi SAW. Apa bahasa Nabi dengan mereka? Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Maknanya anak kesayangan aku, anak kesayangan aku. Nabi panggil mereka. Tuan-tuan tahu tak, dalam Syama'il ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan satu anak muda. Saya tak ingat apa nama kat anak tu. Seorang anak lelaki, budak lelaki lah, sahabat tu, duduk di kanan Nabi. Di kiri ada satu sahabat yang senior, yang dah lama dah. Lepas Nabi SAW minum air, Nabi SAW kebiasaannya bila Nabi minum air, Nabi akan tawarkan air yang Nabi minum ni, Nabi akan edar dia kanan, 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 baru sampai ke kiri. Baru sampai kiri. Kalau kita lah minum air, kita nak semawa ke orang, contoh pergi kenduri kahwin, ada jang air, kita tuang bagi kat orang belah kanan, bagi kat orang belah kanan, bagi kat orang belah kanan. Itu sunnah dia. Tapi bila minum air, sebelah ni ada budak kecil, sebelah ni ada satu orang yang dah berumur lah, dah berusia dah, sahabat yang senior. Tapi Nabi SAW nak bagi air, Nabi tanya dulu dekat sahabat yang kecil ni, tak ingat nama dia. Nabi tanya kat dia, boleh tak aku nak bagi air ni dekat dia ni, hak sebelah ni? Sebab air ni sekarang giliran hang yang kena minum. Sahabat yang kecil ni dia kata apa? Dia kata, aku takkan beri peluang keemasan untuk aku minum dengan bekas mulut Nabi ni. Peluang keemasan tu aku takkan bagi orang, walaupun dia senior pada aku. Tapi minta maaf, dalam keberkatan aku mendahulukan diri aku dulu, maka sahabat tu bagi. Maknanya Nabi tak kisah, alah budak kecil ya, tak payah lebat teruk dengan dia, bagilah kat orang besar. Tak, Nabi SAW masih ambil pendapat walaupun ia tu adalah budak kecil. Nabi Allah Ibrahim AS, ketika anak dia kecil, dia panggil, dia mesyuarat, dia bincang. Nama dia apa? Budak kecil juga. Tapi Nabi, para Anbiya alaihissalatu wassalam, mereka bila cakap dengan anak-anak, mereka bagi hak anak-anak tu yang sepenuhnya pada anak-anak. Dalam Riyadhus Shalihin, tuan-tuan boleh jumpa hadis Nabi SAW biasa kalau lalu di kalangan budak-budak, Nabi akan mula bagi salam dekat budak-budak. Maksudnya Nabi rapatlah dengan budak-budak pun Nabi baik. Ada banyak benda. Tuan-tuan baca dalam Syama'il bab makanan kegemaran Nabi SAW, Nabi potong buah. Nabi potong buah. Semua sahabat-sahabat keliling duduk tengok Nabi potong buah. Kemudian selepas Nabi SAW potong buah, Nabi bagi siapa? Budak buah tu Nabi bagi kat siapa? Nabi cari budak kecil yang ada dalam perhimpunan tu, Nabi panggil dia, Nabi kata, nak ambil makanan ni, ambil kat hang. Kalau bagi kat budak kecil, tuan-tuan, siapa pun takkan terasa hati. Kalau bagi kat Sayyidina Abu Bakar, mungkin Sayyidina Umar kata, aku terasa juga, sebab aku pak mentua juga. Anak aku, hang menantu aku juga. Sebab apa hang mendahulukan? Dia jadilah, bukanlah tak cakap, dia kan Nabi, orang takkanlah kata. Cuma tak mau timbul sebarang perasaan. Bila bagi kat sahabat ni kata, oh Nabi sayang dia lebih pada aku, oh Nabi sayang dia lebih pada aku, oh Nabi sayang dia lebih pada aku. Tak, Nabi bila bagi kat budak-budak, mana-mana orang pun tak kata apa-apa. Itulahnya Nabi SAW dengan kanak-kanak Nabi baik. Abdullah bin Abbas, Nabi SAW panggil dia, Nabi cakap dia beberapa benda. Nabi kata apa? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga kamu. Kita kata
Allah kan nama dia adalah Al-Hafiz. Allah yang Tuhan yang maha memelihara. Apa kita nak pergi jaga Allah Ta'ala pula? Bukan. Maksud jaga Allah Ta'ala ni adalah jaga hukum, hakam dan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada budak kecil lagi, daripada hadis ni juga kita dapat tahu amalan-amalan agama ni tak mesti tunggu besar. Dalam budak tu kecil boleh mula ajak dah benda-benda agama pada dia. Allimu auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Ajarkan anak-anak hampa semayang masa dia awal ketika umur 7 tahun. 10 tahun tak semayang, fadribuhum, boleh pukul mereka kalau umur dia 10 tahun. Maksudnya darjah 1 ajak, darjah 2 tegur, darjah 3 ajak lagi, mai darjah 4 3 tahun dia punya proses nak tegur dia, nak didik dia, nak ajak dia, nak buat satu benda baik kat dia. Dia mai darjah 4 baru boleh letak tangan pukul kat dia. Sebab 3 tahun dah hang jalani kursus 3 tahun, tapi hang tak boleh juga nak semayang berat juga, boleh tibai mereka. Menunjukkan bahawa benda-benda agama boleh diajak pada anak-anak seawal umur mereka kecil lagi. Tapi level mereka lah. Kita jangan ajak kat mereka macam mana ambil wudu, perbahasan 4 mazhab. Jangan ajak kat dia sebenarnya perkataan salah satu quru yang Allah Ta'ala budak darjah 2. Main nak cerita kat hang. Hantar tak? Bila kita talak isteri kita, kalau isteri kita tu dah, suami dia tu dah meninggal dunia, maka dia kena edah dia 4 bulan 10 hari. Dan kalaulah cerai tu hidup lagi, salah satu quru, 3 kali suci. Perkataan quru tu cerita kat budak darjah 2. Budak darjah 2 kepala otak dia kata, lepas ni ada kartun apa, dia duk fikir di otak dia. Dia mana tahu quru mana tahu apa. Quru tu dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, perbahasan panjang. Hanya nak cakap macam tu budak-budak dia pening. Han cerita kat dia semayang 5 waktu dapat apa, kalau tak semayang rugi tang mana, apa kelebihan dapat, apa cerita pasal adab dengan mak bapak. Tu level dah budak-budak tu. Maka agama kita tak boleh kata hang jangan budak-budak, hang jangan duk cakap agama sangat, yang ni macam over. Tak, yang ni tak over. Over tu, melampau-lampau tu adalah benda dunia yang kita buat. Dia duk main game PUBG sampai over. Tu nama dia over lah. Dia main di bawah flat, dia main di depan taman sampai tak balik-balik, kat petang baru balik. Tu kita tak kata over. Tapi bila kita perkenalkan agama sikit-sikit ke dia, itu bukan over. Yahfazillah yahfazka. Jaga Allah Ta'ala, Allah akan jaga kamu. Sebenarnya bukan jaga Allah, jaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan jaga. Jaga agama Allah maksud dia apa? Abang kat dia mana boleh makan, mana tak boleh makan, mana boleh kawan, mana tak boleh kawan, mana boleh buat, mana tak boleh buat, mana boleh senyum, mana boleh marah, mana tak boleh marah, mana boleh seronok, tak mana boleh seronok. Ajak kat dia benda yang boleh dan benda yang tak boleh. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Kalau hang jaga agama Allah Ta'ala, Allah akan ada dekat depan hang untuk menjadi benteng dan penjaga. Bukan Allah duk jaga kita. Maksudnya bukan Allah main seketui dekat kita. Kerana maha suci Allah daripada tempat. Allah ni tak ada itjah, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada atas, tak ada bawah. Yang ada tempat dan itjah ni adalah hala tuju ni siapa dia? Adalah manusia. Allah dia tak ada. Tapi bahasa dia menunjukkan bila Allah duduk depan, maknanya Allah jaga kita. Macam bahasa kita lah tuan-tuan. Kita kata, hang kemarin mai tak kenduri kahwin anak aku? Aku tak nampak pun batang hidung hang. Bahasa kita. Maksud dia apa? Maksud dia, aku tak nampak pun hang mai. Bukan batang hidung dia saja berjalan mai ke tu. Tak. Maksud dia apa? Kita habaq sebahagian daripada badan. Yang kita nak adalah seluruh badan dia. Yang tu yang kita nak. Maknanya dari segi bahasanya, bukan Allah mai seketui kat depan tu. Allah jaga kita. In tansurullaha
yansurukum. Kalau kamu jaga agama Allah Ta'ala, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah kami sembah, pada engkau lah kami minta pertolongan. Baik buruk, sakit, sihat, tinggi, rendah, cerah, gelap, pandai, tak pandai, tinggi, rendah, gemuk, kurus, semua benda yang berlaku kat muka bumi ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Malam, siang, pagi, petang, matahari turun, matahari naik, bulan penuh, bulan kurang, bulan kecil, bulan hilang, semua tu dengan izin dan kuasa Allah Ta'ala. Orang lain boleh buat tak? Tak boleh buat. Bila kita yang ni tuan-tuan, akidah yang Nabi SAW terapkan pada budak-budak. Hari ni bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tu dalam semayang ya. Di luar siapa boleh tolong kita? Bomo boleh tolong kita, dukun boleh tolong kita, jin boleh tolong kita. Macam orang kita minta tolong, padahal dalam semayang kita minta Allah tolong kita. Lepas kita semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita pergi minta tolong ke orang lain pula. La ilaha illallah. Padahal tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Allah Sulaiman minta pindahkan istana Balqis, setengah sebut Bilqis, daripada mana? Daripada Yaman. Berapa kilometer? Lebih kurang 3,000 kilometer daripada mana? Palestin ke Yaman tu. Nak angkut mai istana dia, mai di sini. Sebab Balqis on the way duk mai daripada Yaman nak mai menghadap. Maka sebelum dia mai, angkut mai rumah dia, mai tak tang ni, supaya nak kejut, nak bagi dia surprise sikit, nak tengok ni macam istana aku, nak buat macam tu kat dia. Nabi Sulaiman alaihissalam offer tender dekat semua rakyat dia. Siapa yang masuk tender? 2 orang. 2. Satu jin ifrit masuk tender. Dia tulis perincian tender dekat situ macam mana? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh bawa istana ni sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. 2 kata ulama. Sama ada memang dia bangun macam tu, lebih kurang 3-4 saat lah nak bangun, ataupun bangun daripada tu, daripada tempoh aku bekerja. Adalah contohnya bekerja pagi sampai petang. Maknanya dalam tempoh tu, sebelum habis waktu kerja, bangun daripada tempat duduk tu, aku boleh bawa mai. Siapa? Qala ifritum minal jin. Kata jin ifrit. Tender kedua dibuka oleh siapa? Dibuka oleh seorang insan, Asif bin Balqiyah, yang dia kata, saya boleh bawa, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa sebelum kerdipan mata kamu. Maknanya buat macam ni, buka macam ni, now you see, now you don't lah. Macam biskut chips more macam tu. Siapa boleh bawa? Manusia. Maksudnya nak, bukan tender renovation tandas, bukan repair bumbung kita. Tender apa tuan-tuan? Bawa istana daripada Yaman mai ke Palestin. Siapa menang tender tu? Manusia yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu dia, Allah beri kemuliaan, kehebatan pada dia, dia boleh bawa. Maknanya jin sudah hampir 3,000 tahun dulu dah kalah dah tender untuk bawa tu. Maknanya jin ni kira leceh lah. Tapi yang peliknya, kita pula minta tolong dekat jin. Boleh tak tolong tengok Ustaz, esok hujan ke tak? Jin tu kata, aku pun tak tahu jadi apa. Tuan-tuan balik rumah buka Quran surah Jin juzuk 29. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami pun tak tahu Tuhan nak turun benda baik ke,
Tuhan nak turun benda jahat, kami pun tak tahu kat dunia. Dulu tuan-tuan, jin dia boleh dapat info daripada langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami boleh curi-curi dengar berita langit, tapi sekarang tak boleh. Kami akan di-fire dengan berbola api. Kami tak boleh pergi dekat dah cerita langit. Jadi jin-jin duk abang ni semua, kat abang, duk abang kat bomo, duk abang kat dukun, duk abang kat pawang. Jin betul ke tu? Nama dia jin ranjau, jin muhung. Kita pun percaya. Jin mana tahu? Jin mana tahu benda gaib? Yang tahu benda gaib ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Yang tahu kunci perbendaharaan gaib ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu kecuali yang diberitahu. Bukti dia, kiamat Nabi tak bak exactly bila Nabi tak bak dekat kita. Sebab Nabi kata aku pun tak tahu bila berlaku kiamat. Tu antara rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan balik rumah buka surah Sad. Jin mati macam mana? Jin mati macam mana pula? Jin ni dia hidup lama tuan-tuan. Jin yang tengok Balkis pula. Jin yang tengok pergaduhan dan fight di antara Habil dan Qabil. Jin tu ada lagi lah ni. Habil dan lama tuan-tuan. Habil Qabil kan minggu lepas. Jauh lama dulu dah. Dia hidup lagi sampai lah. Tapi jin ni sifat dia tak tahu benda gaib. Tuan-tuan tahu Nabi Sulaiman mati macam mana? Nabi Sulaiman, dia pegang tongkat dia duduk situ, dia berdiri, dia tengok jin buat construction lah. Jin batu simen, ikat bata, jin depan dia tu, dia duduk. Nabi Sulaiman dah meninggal lama dah. Ketika anak-anak ulat ni dia makan tongkat lama dah, kemudian Nabi Sulaiman yang berdiri di situ, bila tak ada tongkat, Nabi Allah Sulaiman AS jatuh dan meninggal. Allah Ta'ala sebut falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Jin kata, kalau kami tahu, dah lama dah kami tak tunggu dalam azab. Maknanya menyesal aku tunggu. Aku ingat Nabi Sulaiman ada lagi. Kalau aku tahu, dah lama aku belah. Sebab dia tak tahu. Dia nampak macam Nabi Sulaiman hidup. Maknanya jin pun dia tak tahu lah tuan-tuan benda-benda gaib. Nak minta pada Allah Ta'ala. Jangan minta pada manusia, minta pada Allah. Kerana Allah yang memiliki langit dan bumi. Semua masalah kita diberi oleh Allah, dan Allah tahu apa penyelesaian dia. Tapi heran kita hari ni, bila kita ada masalah, kita masih minta pada Allah, bantuan pada manusia. Maksud bantuan manusia tuan-tuan, bukan contoh kita sebagai bapa, anak kita duduk kat situ, kita kata, Man, hang tolong abah saya ambil kunci tu. Man kecil, dia main kuliah malam ni, dia kata, idza sta'anta fasta'in billah. Bila bapa nak, bapa kena minta dengan Allah. Kat situ maksud dia. Minta ni maksud dia yang benda yang mustahil yang dibuat oleh manusia. Kalau kita minta tolong orang tuang ayah, kita tolong orang, minta tolong orang beli nasi kandang, tu boleh, tak apa. Yang tak boleh ni, kita minta ke orang, boleh tak hang tolong aku, hari ni hang jangan bagi hujan, esok hang bagi hujan. Dia tu kata, aku mana tahu, aku belencun tadi masa aku nak main, aku pun pasal hujan. Dia mana boleh tahan hujan. Hujan malam, siang, benda orang tak boleh buat, kita pergi minta juga dekat manusia. Syirik pada Allah Ta'ala. Bila kita bagi power pada manusia, sama macam apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalaulah semua manusia berkumpul untuk beri satu kemuliaan pada kita, kata hang ni hebat, kata hang ni hebat, kata hang ni hebat, tapi orang tu tak boleh bagi manfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan untuk bagi manfaat. Contoh siapa dia? Firaun. Semua orang Bani Israel kata dia hebat,
kata dia Tuhan, muliakan dia, ikut cakap dia, takut dengan dia. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan dia ni adalah orang yang hina, maka akhirnya dia mati di mana? Dalam ayat menunjukkan kata kehinaan Allah saja. Allah bagi dia mati dalam ayat, bukan mati kena hammer, bukan mati kena lawan dengan dinosaur, bukan mati benda-benda yang macam mencabar ke tu. Mati dengan ayat je yang kata ana rabbukumul a'la, Tuhan apa yang hebat. Dulu hang kata apa? Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Dia kata apa sungai Nil? Dia kata aku ni, bukankah aku raja Mesir dan sungai Nil ditunjuk tangan dia. Ini sungai, lautan ini mengalir dengan izin aku, kata dia. Oh belagak tu. Hang cakap banyak kan. Hang kata laut sungai ni semua hang yang arahkan, dalam Allah matikan dia dalam sungai. Maknanya kalaulah kita cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah tetapkan pada kita, maka Allah bagi kehinaan pada manusia. Tapi kalau kita kata Nabi SAW kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an, wa ini ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in fala lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dah buat keputusan kata Allah nak beri kemuliaan pada kita, semua orang hina kita pun, orang tu dia tak akan jadi hina juga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dia. Bila Allah muliakan dia tuan-tuan, bila kita ni ada hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah muliakan kita kan? Nama yang Allah Ta'ala paling suka sekali daripada dia, Abdullah. Nama yang Allah paling suka sekali daripada dia, Abdul Rahman. Sebab apa nama Abdu disandarkan pada nama Allah Ta'ala? 99 nama Allah tu tak kira lah, Abdu Al-Wahhab ke, Abdu Al-Muhaimin ke, semua tu nama Allah kan. Allah beri kemuliaan. Sebab apa? Sebab Abdul ni maknanya manusia, perkataan yang paling rendah, hamba. Dan bila dia diidhafatkan, disandarkan pada satu yang hebat, nama Allah Ta'ala, maka dia jadi hebat. Apa bukti kata manusia hina dulu? Bukti dia adalah manusia dijadikan daripada tanah, tempat orang pijak, tempat orang ludah, tempat orang buang najis. Tapi tanah yang rendah, apabila nama dia Abdun disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tu akan jadi mulia. Siapa dia? Bila ikut cakap Allah Ta'ala. Nabi SAW boleh dapat satu martabat lebih tinggi daripada Jibril alaihissalam, naik sampai Sidratul Muntaha, atas lagi dah. Jibril alaihissalam kata, aku punya limit sampai ni je, aku naik lagi memang aku terbakar, aku rosak betul je. Nabi SAW naik sampai ke atas. Tapi bila manusia lupa pada Allah Ta'ala, jadi manusia yang hina, akhirnya jadi apa pada dia? Dia boleh jadi asfala safilin, manusia yang paling bawah sekali, lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada pokok tumbuhan dan haiwan. Tonton tengok sekarang ni ya, bila maruah manusia kan isu sugar daddy lah, sugar baby lah, nak tak apa tu. Bila maruah manusia ni, bila tak disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hina manusia tu di mana-mana. Tapi bila manusia tu jaga maruah dia, Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan dan kehebatan pada dia. Benda ni tuan-tuan Nabi ajak pada budak-budak kecil, seawal kecil-kecil. Maka kita, anak-anak kita di rumah, sejak daripada kecil lagi, kena ajak akidah pada dia, ajak tauhid yang betul pada dia, yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Boleh tak kita tunduk selain daripada Allah Ta'ala? Kita tunduk hormat pada satu benda, bukan tokong sekadar botol ayak, kita rasa botol ayak ni memberi manfaat dan mudarat, kita tunduk pada dia. Maksudnya kita letak uluhiyah, ketuhanan tu pada botol, maka kena ajak anak-anak kita, benda tu tak boleh buat. Ada limit. Nak hormat ke orang tak boleh hormat sampai tunduk pada orang, sujud pada orang tak boleh, sebab itu melibatkan akidah. Sujud hanya pada Allah, rukuk hanya pada Allah. Hang nak hormat orang boleh tak? Saya beranak di Yamashita, Jepun.
Kami kalau jumpa orang, kami nanti rukuk, boleh tak? Boleh. Tapi biar yang mencipta kapiak ya buat. Hang yang mencipta Islam, hang sampai mana? Sampai sini. Hormat ke orang macam tu boleh. Tak boleh hormat sampai rukuk ke orang macam tadi. Rukuk khas untuk Allah Ta'ala. Sujud khas untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh buat selain pada tu. Akidah ni tuan-tuan, kena perhati dan kena serius elok-elok. Benda yang boleh, kena ajak anak kita mana yang boleh. Benda yang tak boleh, kita kena ajak dekat anak kita juga. Benda tu kata tak boleh. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan telah diangkat aqlam, maknanya apa yang berlaku dekat kita ni telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk yang Allah Ta'ala jadikan pada kita, maka hendaklah kita ni tidak menyalahkan takdir. Maknanya kita jangan kata asyik aku je kena, aku duk semayang tiap-tiap hari, aku duk puasa, tapi yang teruknya aku yang kena. Kita suka macam menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dekat kita. Jangan macam tu. Kerana semua benda yang Allah Ta'ala buat ada hikmah dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tak nampak lah tuan-tuan. Contoh saya beritahu, budak-budak baru beranak, jantung dia ada kat luar. Dia gerak jantung dia, berdenyut dekat luar. Otak dia ada kat luar. Mata dia tak ada, muka dia tak ada. Macam mana ke ada lah, macam-macam medical punya miracle ke beranak-beranak macam tu kan, susah-susah tu. Kita ingat dia apa? Budak ni buat salah apa? Kecil lagi. Tuhan buat kat dia macam tu. Kalau nak buat, baik buat kat Perdana Menteri Israel. Kata dia jahat, bagi jantung dia duduk di luar, pada muka dia. Kita fikir hari tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang ada, rahsia di sebalik apa yang berlaku. Jadi bila berlaku apa-apa benda, sudah okey, masuklah tuan, kita azan kita bunyi lah, insyaAllah di dalam siri akan datang bunyi je. Sebab tak dengar tu dalam. Okey, insyaAllah kita akan sambung nanti dalam hadis yang berikutnya. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.